Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير أما بعد. Yang saya raikan guru-guru, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Temu lagi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dan guru-guru tak jemulah dengan saya, InsyaAllah. Sekali lagi kena bagi tazkirah. Semalam dah kena dah, alam tak tahu ni. Perlahan-lahan kita berkongsilah sikit ya. Kita sambung daripada perkongsian kita semalam. InsyaAllah mudah-mudahan kalaulah tak banyak memberikan manfaat dan faedah fawaid yang berguna kepada kita, kiranya adalah sedikit yang dapat kita bawa balik ke darat pada hari ini. InsyaAllah inilah hari terakhir kita. Saya ingat pagi ni nak pergi hiking, kali terakhir lah kan. Tapi paksalah. Kita habiskan masa tak apa, demi ilmu insyaAllah tak ada masalah. Yang pentingnya kita sama-sama dapat mendengar peringatan berkaitan dengan isu-isu tentang dunia pendidikan itu sendiri. Dan kita sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pengurusan yang sangat dekat dengan pendidikan. Dan kadang-kadang kita perlu tahu apa tujuan terakhir pendidikan itu sendiri. Kata orang kampung saya, the end of education kan? Tujuan terakhir pendidikan tu apa? Matlamat akhir pendidikan. Yang kita ajar anak murid kita ni, ke mana kita nak bawa dia sebenarnya? Kita boleh bawakan persoalan ini kepada how, bagaimana, what, apa, when tak ada, why, mengapa, ya, mengapa, bagaimana, apa dan siapa, siapa yang mengajar dan siapa yang diajar, mengapa kita mengajar, kenapa kita ajar anak murid kita, dan kenapa anak murid kita belajar. Dalam sebuah buku ditulis oleh Samuel Huntington, asyik sebut nama Wali Songo je, sebut nama ulama putih sekali kan. Dia menulis sebuah buku tajuknya Why Don't Students Like School? Kenapa kanak-kanak tak suka pergi sekolah? Ada ke kanak-kanak suka pergi sekolah? Jarang tak kita jumpa kan. Kebiasaannya kanak-kanak tak suka pergi sekolah. Kenapa? Kerana di sekolah ni telah dicabut budaya berfikir, kemahiran berfikir, skill berfikir, ya. Bila pergi ke sekolah, kanak-kanak ni seolah-olah disuapkan dengan makanan. Orang kata apa? Spoon feed kan, disuap dengan ilmu. Ilmu tu telah ditekskan, dimasukkan dalam buku teks dan kemudian terus disumbatkan ke dalam akal pelajar. Sedangkan ilmu itu sepatutnya berbentuk curiosity ataupun sifat ingin tahu kan. Bila sifat ingin tahu, sifat bertanya-tanya ada dalam jiwa pelajar, barulah ilmu tu hidup kan, barulah ilmu tu berkembang. Sebab tu persoalan yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu, mestilah dia ada sifat ingin tahu kenapa dia belajar, ya. Bila sebut kenapa dia belajar, maka dia kena ada kemahiran berfikir kan. Nak ada kemahiran berfikir, kena ada guru yang nak guide dia, nak tunjuk dia kenapa dia belajar. Jadi
dalam buku tersebut, Samuel Huntington dia bagi satu analogi yang mudah. Kerana berfikir ni berat. Berfikir ni satu kerja yang sangat-sangat berat. Dia bagi contoh, seorang pelajar kelas memandu, kan? Bila nak belajar mandu ni, ini satu kerja yang sangat-sangat membebankan. Bila kita baru nak belajar mandu, kita kena tengok side mirror, kan? Kita nak kena pegang steering, kemudian nak tengok pula rear mirror, kena nak betul sana, nak cari mana gear, kemudian nak tengok pula mana brake, mana tempat minyak, akhirnya menyebabkan kita bawa berapa kilometer sejam? 30 kilometer sejam. Kita yang dah pengalaman ni duduk belakang kereta orang baru nak belajar, sakit hati juga, kan? Geram ni kata, kenapa bawa 30-40? Tapi sebab dia baru lagi. Bila dah siap dah belajar mandu tu, dia akan rasa sangat letih. Sebab itu satu pengalaman yang baru, dia nak kena banyak fikir, maksudnya kerja berfikir ni kerja yang berat. Tapi bila dah lama benda tu dia dah visualkan dalam otak dia tak perlu fikir dah. Tak perlu nak cari mana brake, tak perlu cari mana gear, kan? Benda tu dia jadi automatik. Sampai rumah, Allah, lupa pula nak beli beras. Lupa habis dah, sebab benda tu jadi automatik. Sama juga bila kita belajar. Mula-mula belajar ni berat. Tapi bila guru dia tidak tanamkan kemahiran berfikir, akhirnya pelajar pergi sekolah tak tahu. Kata tak tahu nak belajar apa ni. Akhirnya belajar benda yang telah disediakan, bukan benda yang datang daripada dalam jiwa dia. Kerana tu ada beza apabila seorang penuntut ilmu bertindak kerana mahu dengan bertindak kerana tahu. Kalau bertindak kerana tahu, belum tentu dia buat. Contoh mudah kita bagi, kalau kita suruh pelajar kita, Ahmad, buka pintu. Ahmad buka pintu. Ahmad buka pintu, logik kata pergi buka pintu, kan? Tapi adakah dia nak buat? Belum tentu nak buat. Tapi kalau kita guna istilahnya the magic words ataupun perkataan yang ajaib, apa dia? Kita tambahkan perkataan tolong. Ahmad, tolong buka pintu. Tolong buka pintu, dia masuk sini. Buka pintu, dia masuk sini je. Bila tolong buka pintu, dia akan bertindak kerana dia mahu. Begitulah pendidikan yang sepatutnya. Pendidikan dia tidak masuk sini saja. Dia akan masuk dalam jiwa, dia akan jadi cahaya dan kemudian dia akan beramal. Itu buah kepada ilmu sendiri, iaitu untuk beramal. Bukan kita suap pelajar kita, bukan kita paksa dia sampai dia pandai baca. Kadang-kadang saya tak bersetuju, kan? Kalau kita paksa pelajar kita pandai baca, itu satu kebanggaan. Kalau ada pelajar yang memang dia talent, dia berbakat, Allah bagi dia zakat wahbi, kecerdikan semula jadi. Cerdik ni ada dua, zakat wahbi dan zakatun kasbi. Zakatun wahbi, kecerdikan yang Allah dah anugerahkan kepada dia. Memang dia cerdik dah, tak apalah. Tapi kalaulah dia ni perlahan, slow learner, jangan kita paksa dia. Saya teringat ada satu kisah yang dikongsikan oleh guru kami, Ustaz Nasrul Nasir. Dia kata dulu ada seorang ulama, seorang qadi di Kedah. Tak ingat apa nama dia, tak ingat apa dia sebut nama dia. Dia belajar di Makkah Al-Mukarramah, belajar dengan Syekh Ali Al-Maliki, seorang ulama nahwu, ulama bahasa Arab. Dia ni seorang yang slow learner, seorang yang lambat untuk nak faham pelajaran. Tapi satu benda yang dia tak akan tinggalkan, apa dia? Dia akan berkhidmat dengan guru dia. Bagaimana khidmat dia dengan guru dia? Bila guru dia nak masuk, melangkah ke dalam Masjidil Haram, dia akan tunggu di hadapan pintu, dia akan sambut guru dia. Dia akan ambil kitab gurunya, ambil kasut gurunya, dan kemudian dia akan bawa tongkat dia, bawa masuk dalam masjid, kan? Kemudian letakkan kitab di atas meja guru, letakkan kasut guru pada tempat yang sesuai, dan kemudian letakkan tongkat di sisi guru. Walaupun dia lambat belajar, kan? Tapi ini amalan yang sentiasa dilakukan, dia tak tinggalkan. Daripada awal belajar sampailah habis belajar dengan Syekh Ali Maliki. Jadi bila dia balik ke Malaysia, Allah takdirkan dia jadi seorang qadi di negeri Kedah. Walaupun asalnya dia lambat belajar. Kata Tuan Guru Hajilah, kenapa dia boleh jadi macam tu? Kerana berkat dia berkhidmat dengan guru dia. Walaupun dia seorang yang slow learner. Jadi balik cerita tadi, beza bertindak kerana tahu, bila dia bertindak kerana tahu, ilmu tu sekadar berbentuk maklumat yang masuk dalam kepala ni saja. Dia belum masuk dalam jiwa. Belum jadi ilmu yang bersinar dalam hatinya untuk dia beramal dengan ilmu tersebut. Kalau kata Ahmad buka pintu, dia tak buat lagi, walaupun dia tahu, logik kata buat. Ahmad, tolong buka pintu, maka dia akan bertindak kerana itu,
kerana dia dihargai, ya, kerana dia dipujuk. Begitulah konsep pendidikan sebenarnya. Walaupun sedikit yang kita masukkan, yang kita ajarkan kepada anak didik kita, tapi kalau dia beramal dengan perkara tersebut, alhamdulillah kita akan rasa sangat seronok. Ya. Saya masa mengajar di Seriti dulu, ya, walaupun saya ni selalu lari daripada silibus. Mak ayah selalu tanya, kenapa ustaz tak tanda kertas buku latihan dan sebagainya. Saya kata tak apalah, kan. Yang penting apa yang kita ajar diamalkan. Antara contoh yang kita sempat kongsi kepada pelajar kita, kan. Kalau pergi ke surau masjid, tak payahlah naik kereta, kan. Kalau dekat tu jalan kaki. Sebab apa? Setiap langkah tu akan dikira sebagai pahala. Dan kemudian pelajar tu diamalkan. Mak ayah dia pun ceritalah pada kita, dan akhirnya kita sebagai guru dan pendidik, kita rasa bangga, kan. Maksudnya ilmu kita yang kita sampaikan diamalkan, ya. Itu konsep pendidikan yang sebenar, ya. Jadi the aim of education, yang tujuan terakhir pendidikan tu apa dia? Kita nak membentuk bakal-bakal ibu, bakal-bakal apa-apa, kan? Bakal suami dan isteri. Itu tujuan terakhir pendidikan. Bukan kita nak pandaikan dia, ya? Kalau kita ada anak didik kita, jangan kita bayang dia sebagai seorang berkuang. Jangan kita bayangkan dia sebagai seorang accountant, engineer dan sebagainya. Bayangkan dia sebagai bakal ayah, bakal ayah. Adakah dia akan menjadi seorang ibu yang kompeten, kan? Ibu yang cekap, ibu yang ada kemahiran sosial yang baik, ibu yang pandai menguruskan diri dengan baik, kan? Kalaulah sikapnya, sebagai contoh, sikap yang panas paran, tak boleh nak kawal emosi, boleh ke nak jadi seorang ibu? Boleh ke nak jadi seorang bapa yang baik? Jadi ini tujuan terakhir pendidikan. Kita nak membentuk manusia yang akan mendidik anak-anaknya, ya? Dan kalau nak didik anak dia sendiri, yang kena dididik dulu. Sebab tu hadis Nabi yang masyhur disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan yang suci, bersih, fitrah, yang suci daripada dosa. Fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ibu bapanya, kan, yang akan meyahudikan dia ataupun menasranikan dia ataupun memajusikan dia. Ni kalau tengok hadis ni, ya, pendidikan tu bukan untuk anak-anak. Pendidikan tu untuk ibu bapa, kan? Anak tu dia akan tercorak dengan ibu bapanya sendiri. Ya. Kalau orang tanya, ustaz, mana sekolah terbaik, pendidikan yang terbaik? Pendidikan yang terbaik bukan di sekolah. Pendidikan terbaik adalah bermula di rumah. Buktinya, dalilnya, ni hadis Nabi sebut, kan? Pendidikan itu bermula daripada ibu bapa, dan pendidikan yang terbaik bermula daripada rumah. Ini kita nak kena fahamkan dulu, ya. Itu tujuan terakhir pendidikan. Kita nak bentuk anak didik kita supaya besar nanti dia akan jadi suami yang baik, kan? Isteri yang bertanggungjawab, ya. Menjadi seorang ketua keluarga yang dapat membimbing dan mentarbiah anak-anaknya suatu masa kelak. Itu tujuan terakhir pendidikan, ya. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, addibu auladakum ala thalathi khisalin. Takdibkan anak-anak kamu, ya, tarbiyahkan anak-anak kamu, berikan didikan adab kepada anak kamu dengan 3 perkara. Iaitu apa? Yang pertama sekali, hubbi nabiyyukum, hubbin nabiyyi wa hubbi ahlil baiti wa qiraatul Quran. Yang pertama, tanamkan perasaan untuk cinta kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, hubbi ahlil baitihi. Tanamkan cinta kepada ahli bait Nabi, ya, kaum kerabat Nabi. Dan yang ketiga, qiraatul Quran. Sentiasa membaca Al-Quran. Tanamkan minat kepada untuk membaca Al-Quran. Nabi sebut 3 benda ni saja, ya. Kalau kita amalkan 3 benda ni, insya-Allah selesai. Sebab ini disebut oleh Nabi, formula yang diterangkan oleh Nabi. InsyaAllah selesai umat ni daripada cabaran, ya. Cinta kepada Nabi, ya. Kerana nak kenal Allah ni perlu kenal kekasih Allah, iaitu Nabi kita sendiri, kan. Masalah kita sekarang ni, kita kurang berselawat, kan. Kurang berselawat kepada Nabi, yang kurang mencontoh Nabi. Nabi pun kita tak kenal, kan. Sirah Nabi kita tak belajar, kan. Rupa paras Nabi pun kita tak kenal, tak. Kita belajar tak Syama'il Muhammadiyah? Baca tak kitab Syama'il Muhammadiyah? Kita tahu macam mana rambut Nabi, macam mana kulit Nabi, macam mana, kan, cara Nabi berjalan. Kalau kita nak kenal seorang, kita kena kenal batang tubuh dia. Walaupun memanglah Nabi tak ada gambar, tak ada pun gambar Nabi yang sampai kepada kita. Walaupun disebutkan dalam setengah riwayat ada 25 gambar Rasul yang disimpan oleh Raja Heraklius. Ada 2 orang sahabat datang kepada Raja Heraklius untuk menyampaikan surat daripada Nabi. Nabi kata apa? Aslim taslam. Surat Nabi tu kata, wahai Raja Heraklius, Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat.
Jadi dua orang sahabat Nabi ni datang kepada Raja Rom masa tu, Heraklius. Kan? Kemudian Raja Heraklius bila tahu katanya ini adalah utusan Nabi akhir zaman. Raja Heraklius ni dia beragama Kristian, kan? Beragama Nasrani. Kemudian dibawa dua orang ni pergi ke satu bilik yang ada 25 pintu. Masuk pintu yang pertama, dikeluarkan satu gambar yang dibalut dengan kain sutera. Kemudian ditunjukkan kepada dua orang sahabat ni, kamu kenal tak siapa gambar ni? Kami tak kenal. Inilah gambar Nabi Adam. Dikatakan Nabi Adam ni rambutnya panjang, lehernya jinjang, hidungnya mancung, kemudian diikat dengan 2 tocang, diikat ke belakang. Tu Nabi Adam. Kemudian pergi pula pintu yang kedua, tunjuk pula gambar, kamu kenal siapa ni? Kami tak kenal. Ini gambar Nabi Ibrahim. Sampai bilik kelima, dikeluarkan satu gambar, tengok kamu kenal tak siapa ni? Dua sahabat ni menangis. Inilah hadza sahibuna, ini sahabat kami. Inilah Rasulullah, utusan kami. Kami menangis kenapa? Kerana kami dah 2 bulan meninggalkan Rasulullah. Kami rindu Rasulullah. Ada gambar Nabi dan dikatakan oleh guru kami bahawa gambar tu masih disimpan di Vatican City. Masih disimpan di Vatican City. Jadi maksudnya kita kena belajar tentang rupa paras Nabi. Kan? Sebab itu kitab Syama'il Muhammadiyah ni dikatakan diibaratkan seperti sebuah foto yang kabur. Kan? Macam kalau kita ada kekasih kita, kan, tengok Facebook dia, gambar profil dia satu je. Dah lah satu, ada 30 orang pula dalam tu. Dia hak kecil sekali, hak belakang sekali. Tapi yang kecil tu, yang belakang tu, yang tak nampak tu, kita tatap hari-hari, dia akan membangkitkan kerinduan dalam hati kita. Sama juga macam kitab Syama'il, kita baca hari-hari. Kita faham bagaimana Rasulullah berjalan, kita faham bagaimana rambut Rasulullah, kita fahamkan bagaimana akhlak Rasulullah. InsyaAllah akan tertanam sifat cinta dan kasih kepada Rasulullah. Itu yang pertama, hubbun Nabi, hubbi Nabi. Yang kedua, hubbi ahlil baiti, cinta kepada ahlil bait, iaitu keluarga Rasulullah sendiri. Dan yang ketiga, qiraatul Quran. Jadi itulah yang disebutkan sebagai the aim of education, tujuan terakhir pendidikan, iaitu untuk kita melahirkan anak-anak yang bakal menjadi ketua keluarga pada satu masa kelak. Jangan kita fikir dia sebagai orang yang akan berjaya dalam kerjaya dia, bukan sebagai peguam, bukan sebagai doktor, bukan sebagai engineer, tetapi sebagai seorang manusia. Dan pendidikan itulah humanizing, untuk memanusiawikan manusia. Itu tujuan terakhir pendidikan. Bukan untuk kita menyiapkan dia untuk beberapa kerjaya-kerjaya yang kita katakan sebagai kerja yang hebat pada masa akan datang. Saya kira sekadar itulah perkongsian yang ringkas. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terkurang adab dengan sahabat-sahabat, dengan guru-guru sekalian. Kalau nak dikirakan pengalaman, saya ni orang yang muda lah. Mengajar pun 3-4 tahun saja. Saya duduk di Mesir dulu 8 tahun, dan balik tahun 2016. Dan baru berkhidmat tahun 2017 di Seriti di Pekan. Dan kemudian setelah 3 tahun, kerana sayang saya dengan pasti, saya letak jawatan sebagai guru penolong kanan di Seriti, dan kemudian saya bertugas separuh masa dengan pasti kawasan Pekan, dan kemudian separuh masa juga dengan pasti Pahang bersama-sama dengan